Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah dapatlah kita bersama-sama sekali lagi pada hari ini, alhamdulillah. Dan sebelum kita nak teruskan ini, saya nak mohon maaf, minta maaf atas kelewatan yang berlaku. Patutnya kita berkeudara dalam pukul 10 pagi, tetapi atas masalah teknikal sebelum ini, maka kita terlewat dari segi jadual kita, insya-Allah. Dan bagi mereka yang pertama kali mengikuti kelas ini bersama-sama dengan saya Brother Syakirit daripada Global Unity Network, dan kita bersama-sama dalam modul dakwah, dan kita akan fokus lebih kepada dakwah dalam masyarakat majmuk, dan fokus kita adalah lebih kepada dakwah kepada mereka yang bukan beragama Islam. Sebab bila kita mempelajari cara-cara bagaimana kita nak berdakwah dengan yang bukan beragama Islam, insya-Allah pendekatan yang sama boleh juga kita guna pakai bila kita berdakwah dengan sesama Islam. Tetapi kalau kita hanya mempelajari dan menguasai bagaimana nak berdakwah dengan sesama Islam, belum tentu pendekatan itu dapat kita guna pakai bila kita berdakwah dengan yang bukan beragama Islam. Dan pada pagi ini kita bersama-sama dalam siri yang kedua, dan apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini adalah tentang asas-asas kepercayaan agama Kristian dan bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Kristian. Okey, sebelum kita mulakan, okey, sedikit sebanyak panduan daripada Al-Quran sendiri, okey, bagaimana dalam topik-topik kita berdakwah dengan yang bukan Islam, dalam perbandingan agama dan sebagainya, apakah tips-tips yang perlu kita ambil kira. Yang pertama sekali, kita kena ingat agama ni sesuatu yang sangat sensitif, agama ni sesuatu yang sangat-sangat peribadi. Jadi bila kita membicarakan agama-agama, khususnya agama penganut-penganut lain, maka adalah beberapa pendekatan yang perlu kita ambil. Yang pertama, daripada surah An-Nahl, surah nombor 16, ayat nombor 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Yang bermaksud seru semua artinya apa? Semua. Baik orang Islam, baik bukan Islam. Baik lelaki, baik wanita, baik orang dewasa, baik kanak-kanak. Seru semua ke jalan Tuhanmu, bukan jalan kamu, tetapi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seru semua ke jalan Tuhanmu secara bijaksana. Problem kita kadang-kadang bijak sini tetapi tidak bijaksana. Jadi dalam kita nak berdakwah, kita perlu kebijaksanaan, bukan hanya sekadar kebijaksiniin. Okey, ingat ya. So kita kena ada kebijaksanaan, bijaksana, dan beri peringatan dengan cara yang baik, dengan cara lembut, bukannya dengan cara kasar. Dalam kita berdakwah jangan sekali-sekali kita kasar. Tapi bila kita kata kita berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ada waktu kita perlukan ketegasan, tetapi bukan kekasaran. Sebab Nabi SAW pun ada waktu pergi berperang sebagai contoh. So kita menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ada waktu kita perlu ketegasan tetapi bukan kasar. Dan bila kita berdakwah khususnya dengan orang lain, tak kira dengan sesama Islam ke, dengan yang bukan beragama Islam ke, biasanya mereka tak terima bulat-bulat apa yang kita sampaikan. Maka mereka biasa kadang-kadang akan berdebat dengan kita. Dan bila mereka berdebat dengan kita, maka kita berbahas dengan hujah, dengan dalil yang paling cantik, yang paling baik. Okey, itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, dalam kita nak berdakwah, tak kira dengan sesiapa pun, khususnya dengan yang bukan beragama Islam sebagai contoh, kita ambil kira apa yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 159. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersikap lemah lembut kepada mereka.
Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka akan lari dari kelilingmu. Maka pendekatan yang digunakan oleh Nabi SAW adalah pendekatan menyampaikan dengan cara yang lembut, bukannya dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang keras hati. Okey, kita lihat beberapa tips-tips yang lain. Seperti mana kita sebutkan awal tadi, agama ini sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Maka diberi petunjuk dalam surah An'am, surah nombor 6 ayat nombor 108, di mana Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu mencaci apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Maka bila kita berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, dan juga sepanjang kita ikuti modul dakwah ini, tidak sekali-sekali kita berniat nak menghina mana-mana agama. Perbincangan kita lebih secara ilmiah, secara akademik, untuk kita mencari ilmu bagaimana kita boleh berdakwah dengan cara yang efektif dan ada impak yang positif, insya-Allah. Dan seterusnya, satu pendekatan yang kita akan banyak gunakan dalam perbandingan agama ini adalah daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakanlah kepada ahli kitab. Dalam Al-Quran biasanya bila disebut ahli kitab, ia biasanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi formula ini, pendekatan ini kita akan guna pakai untuk semua, insya-Allah. Okey, seru, katakanlah kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari persamaan, bukan cari perbezaan. So apa yang kita perlu buat ialah cari persamaan, bukan cari perbezaan. Sebab apa? Bila kita berdakwah dengan yang bukan beragama Islam, mula-mula je kita berdakwah terus cerita tentang perbezaan, apa yang akan berlaku? Kita akan bergaduh, konflik. Tetapi kalau kita fokus pada persamaan, maka ianya lebih muhibah, ianya lebih harmoni dalam perbincangan kita. Tetapi persamaan apa yang kita nak cari? Allah nak budak illallah, yang bermaksud tidak ada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persamaan yang kita nak fokus adalah menyeru kepada mereka yang bukan beragama Islam, marilah kita menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang mencipta sekalian alam, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perhatian. Adakah semua agama itu sama? Jawapannya tidak. Semua agama tidak sama. Contoh, dalam surah Ali Imran, surah nombor 3 ayat nombor 19, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Satu aja agama di sisi Allah. Dan juga dalam surah Ali Imran, surah nombor 3 ayat nombor 85, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, kalau siapa-siapa memilih agama selain dari Islam, maka tidak akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dalam agama Islam, kita tak kata semua agama adalah sama, tidak. Tetapi pelbagai agama ni ada nilai-nilai persamaan, dan pada waktu yang sama juga ada perbezaan dalam doktrin ajarannya. Okey, nampak ya? Tapi di sini bila kita buat perbandingan agama, yang pertama kita nak tahu di mana ada persamaan, dan persamaan ini kita nak menuju untuk mengajak mereka, marilah sama-sama kita menyembah Allah SWT, sebab perkara ini terdapat dalam kitab kamu sendiri pun. Itulah yang kita nak buat. Okey, dan yang keduanya, kita juga kena tahu juga di mana perbezaan yang ada antara kita dan mereka. Okey, setakat ini saja saya akan berikan tips kali ini bagaimana kita nak berdakwah dengan yang bukan beragama Islam, dan kita masuk terus kepada perbincangan kita pada hari ini. Kita nak berdakwah dengan orang Kristian sebagai contoh. Sekarang ni katakan kita mungkin ada sahabat yang beragama Kristian, ataupun mungkin ada orang Kristian yang datang berjumpa dengan kita.
Maka berlakulah dialog antara kita dengan orang Kristian ini. Dan bila kita berdialog dengan orang Kristian, kita nak berdakwah dengan dia, apakah yang biasanya kita sebagai orang Islam yang kita akan gunakan sebagai rujukan kita? Okey, biasanya kita akan gunakan Al-Quran. Tetapi bila kita gunakan Al-Quran kepada orang Kristian, dia terima ke tak terima? Dia tak terima. Maka sebab itu, bila saya berdakwah dengan orang Kristian, saya tetap guna Al-Quran. Saya tak kata jangan guna Al-Quran. Kita tetap guna Al-Quran, tetapi pada waktu yang sama, saya juga akan gunakan Holy Bible. Sebab Holy Bible adalah kitab suci bagi orang-orang Kristian. Maka bila saya gunakan Bible, dia suka ataupun dia tak suka, dia kena terima. Sebab ini adalah kitab suci dia. Jadi dalam saya berdakwah, saya gunakan Al-Quran, saya juga gunakan Holy Bible, dan saya juga gunakan logik akal. Maka bila kita berhujah dengan orang yang bukan beragama Islam, kita gunakan kitab dia sendiri, kita rujuk pada Al-Quran, kita juga rujuk pada logik akal, ketiga-tiganya kita gabungkan, insya-Allah hujah yang kita gunakan akan menjadi semakin mantap. Tetapi peringatan, bila kita kata kita guna logik akal, akal yang dipimpin oleh syarak, akal yang dipimpin oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, clear? Sekarang mari kita bincang tentang topik perbincangan kita yang utama pada pagi ini, iaitu kepercayaan agama Kristian. Sebelum saya mulakan, okey, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita sebut agama Kristian saja, apa yang datang dalam fikiran kita? Okey, cuba tuliskan dalam ruangan komen. Bila kita sebut tentang apa ini Kristian saja, apa yang dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan, apa yang bermain? Perkataan apa yang datang dalam fikiran anda? Okey, kalau boleh, mungkin boleh bagi komen dalam ruangan komen apa yang anda dapat. Okey, saya berikan masa dalam 5 saat begitu. Okey, untuk anda type, untuk anda tuliskan apa dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan bila sebut Kristian saja. Apakah perkataan yang bermain dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang anda terbayang? Silakan. Okey. Okey, saya buat masa ni belum lagi dapat akses kepada komen-komen yang tuan-tuan dan puan-puan tulis. Okey. Tetapi sekejap lagi saya akan cuba tengokkan apakah komen-komen yang terdapat. Okey, dan daripada situ saya akan lihat, insya-Allah. Jadi sekarang ni saya buat andaian sebab saya tak dapat nak baca. Saya belum lagi dapat nak baca komen-komen tuan-tuan dan puan-puan, tetapi saya buat andaian. Okey, sebab ini daripada pengalaman-pengalaman sebelum-sebelum ini, biasanya bila saya tanya kepada mereka, bila kita sebut agama Kristian, apa yang bermain dalam fikiran, biasa mereka akan sebut tentang salib, ada yang sebut gereja, ada yang sebut Jesus, ada yang sebut Jesus Christ. Saya rasa tak lari jauh lah, mungkin ada yang sebut Bible. Saya rasa tak lari jauh daripada apa yang saya andaikan ini. Tetapi insya-Allah nanti saya akan cuba tengok balik komen-komen ini. Saya rasa itulah yang bermain dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, berbalik kepada ini, kita sambung balik. Okey, asas kepercayaan agama Kristian, dan kita akan go step by step. Bila kita sebut tentang kepercayaan dalam agama Kristian, dia ada 3 doktrin utama, iaitu doktrin dosa, penyelamat, jalan keselamatan, iaitu sin, savior, salvation. 3 doktrin utama. Daripada 3 doktrin utama lahirlah banyak kepercayaan mereka. Tetapi untuk perbincangan kita pada pagi ini, kita akan fokus kepada 5 kepercayaan asas bagi orang-orang Kristian. Okey, sebelum saya teruskan, sekali lagi peringatan. Yang pertama sekali, bukan semua orang Kristian percaya benda yang sama, sebab gereja-gereja Kristian ini ada banyak denominasi. Dia ada banyak pecahan-pecahan. Tapi apa yang saya nak sampaikan ini adalah majoriti yang besar adalah percaya kepada perkara yang saya nak sampaikan. Dan perkara kedua, kenapa kita bincangkan tentang agama Kristian?
Kenapa kita nak tahu sedikit sebanyak tentang agama Kristian? Supaya kita boleh berdakwah dengan cara yang lebih efektif kepada orang-orang Kristian tentang ajaran agama Islam. Okey, kita kembali sekarang. Sekarang daripada 3 doktrin tadi, lahirlah 5 kepercayaan asas di kalangan orang Kristian, iaitu original sin, dosa warisan. Son of God. Mereka percaya Jesus ialah Son of God, iaitu Jesus adalah anak Tuhan. Perkara ketiga, mereka percaya Jesus is God, iaitu Jesus adalah Tuhan. Dan perkara keempat adalah Trinity, Holy Trinity. Okey, dan perkara kelima adalah mereka percaya tentang crucifixion, iaitu Jesus Christ telah mati disalib untuk menebus dosa manusia. 5 kepercayaan. Mari kita kupas satu per satu. Tetapi sebelum kita kupas satu per satu, mari kita bincangkan beberapa perkara dulu. Siapakah dia Jesus Christ? Kita biasa dengar orang Kristian percaya kepada Jesus, percaya kepada Jesus Christ. Siapakah dia Jesus Christ? Secara ringkas, dari mana kita dapat nama Jesus? Nama Jesus itu ialah dalam bahasa Inggeris, Anglican. Kalau kita lihat dalam bahasa Latin, ia disebut sebagai Yesus. Yesus dalam bahasa Latin, bila di-Englishkan, Y akan dijadikan J. Maka Yesus menjadi Jesus. Saya bagi contoh. Kalau Yusuf menjadi Joseph, Yakub menjadi Jacob. Okey, sekarang kita dapat gambaran. Okey, dalam bahasa Latin disebut sebagai Yesus. Dalam bahasa Greek disebut sebagai Iso. Dalam bahasa Hebrew ataupun Ibrani disebut sebagai Yeshua, Hoshua. Dan dalam bahasa Arab disebut sebagai Isa. Isa. Dengan lain perkataan, Jesus yang dipercayai oleh orang-orang Kristian sebenarnya adalah merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Merujuk pada Nabi Isa alaihi salam, cuma orang-orang Kristian telah mengatakan, mengangkat Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa sebagai Tuhan. Tetapi dalam agama Islam, kita tak percaya perkara ini. Dan sebentar lagi kita akan bincang bila kita masuk kepada bab-bab yang lain nanti. Okey, kita akan bincang sebentar lagi. Bila sebut Jesus Christ, Christ, dari mana kita dapat perkataan Christ? Christ itu dalam bahasa Inggeris diambil daripada dalam bahasa Greek disebut sebagai Christos. So Christos dalam bahasa Greek diambil ke dalam bahasa Inggeris sebagai Christ. Dan Christos dalam bahasa Greek asalnya daripada bahasa Hebrew disebut sebagai Mesiah, Messiah, Messiah. Dan dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Masih. Kita ambil contoh dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat nombor 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kalau kita ambil Al-Quran, Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris. Ada banyak terjemahan. Okey, ambillah Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris, kebanyakannya surah Al-Imran surah 3 ayat 45 dia akan terjemah sebagai Christ, Jesus the son of Mary. Itu dalam Al-Quran. Jadi bila merujuk kepada Jesus, sebenarnya merujuk kepada Nabi Isa AS, tetapi orang Kristian telah mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan, menyembah baginda sebagai Tuhan, dan sudah tentu, sudah pasti ini adalah bertentangan, bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mari kita lihat satu persatu sekarang. Okey, original sin. Orang Kristian percaya Nabi Adam dengan Hawa AS telah pun makan buah larangan. Ini bukan saya cerita pasal Islam dulu ya, saya cerita daripada agama Kristian dulu. Nanti kita akan banding dengan agama Islam, di mana persamaan yang ada dan di mana perbezaan. Okey, bagi orang Kristian, Nabi Adam dengan Hawa AS telah pun makan buah larangan.
akibatnya mereka telah pun berdosa dan hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus, dan dosa ini diwarisi setiap manusia. Maka bagi orang-orang Kristian, mereka percaya bila ada seorang bayi yang lahir, bayi yang baru lahir, bayi itu akan lahir bersama-sama dengan dosa yang diwarisi daripada Nabi Adam dan Hawa. Itu adalah kepercayaan bagi orang-orang Kristian. Dalam agama Islam, kita tidak mempercayainya begitu. Bagi kita sebagai orang-orang Islam, kepercayaan kita adalah benar Nabi Adam dengan Hawa AS telah pun makan buah larangan. Tetapi mereka telah pun bertaubat dan mereka telah minta ampun dengan Allah SWT, dan Allah telah ampunkan mereka. Ini kepercayaan kita dalam agama Islam. Kita boleh lihat ini dalam surah Al-A'raf, surah nombor 7 ayat 21 hingga 23 sebagai contoh, ataupun surah Toha, surah nombor 20 ayat 121 hingga 122 sebagai contoh. Nabi Adam dengan Hawa telah makan buah larangan, tetapi mereka telah minta ampun, mereka telah bertaubat dan telah pun diampunkan oleh Allah SWT. Dan juga kita lihat dalam agama Islam, bayi yang lahir tidak mewarisi dosa daripada Nabi Adam ataupun ibu bapa. Tidak ada. Kita ambil contoh. Saya bagi dua contoh. Kita ambil contoh hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan setiap anak Adam lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang bersih, fitrah Islam. Tetapi ibu bapa lah yang mencorakkan mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam konteks kita hari ini, jadilah macam contohnya agama Hindu ke, Buddha ke, Free Thinker dan sebagainya. Maksudnya, setiap anak Adam, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Tidak ada mewarisi dosa daripada yang lain-lain. Kita ambil sebagai cross reference lagi, di dalam surah Isra, surah 17 ayat nombor 15, surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 111, surah Az-Zumar, surah nombor 39 ayat nombor 7, Allah SWT secara ringkasnya berfirman yang bermaksud, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Siapa yang buat kebaikan untuk diri dia, siapa yang berdosa, dia tanggung sendiri. Inilah yang diajar dalam agama Islam. Dalam perbincangan saya dengan sahabat-sahabat yang beragama Kristian, bila saya jumpa dengan missionary Kristian, bila jumpa dengan padri atau pastor Kristian, dalam bab ini saya akan ambil satu petikan daripada Bible sendiri. Okey, bila kita tengok dalam Bible, dalam Book of Ezekiel chapter 18 verse number 20 sebagai contoh, dalam Bible sendiri ada menyebut the soul that sinned shall die. The son will not bear the guilt of the father, neither shall the father bear the guilt of the son. The righteousness will be upon the righteous, and the wickedness will be charged against the wicked. Okey, ada keluar sari kata tak tadi? Tak ada ya. Okey, nak terjemahan dia. Tak apa, saya berikan terjemahan dia. Cara ringkas. The soul that sinned shall die. Maksudnya, roh yang berdosa, dia akan mati. Demi dia menanggung dosa tadi. The son will not bear the guilt of the father, neither shall the father bear the guilt of the son. Maksudnya, anak tidak mewarisi dosa dari bapa, dan bapa tidak mewarisi dosa dari anak. The righteousness will be upon the righteous, and the wickedness will be charged against the wicked. Bermaksud, siapa yang buat kebaikan adalah untuk diri dia sendiri, dan siapa yang buat kejahatan, dia tanggung sendiri. Jadi kalau kita lihat ayat Bible ini sangat menarik, menunjukkan persamaan dengan apa yang diajar dalam Al-Quran, apa yang diajar dalam agama Islam. Jadi bila saya bawakan ayat daripada Bible dan saya tunjukkan kepada orang-orang Kristian, sahabat Kristian macam missionary, pastor, padri, ini membawa kepada perbincangan yang cukup menarik. Clear ke? Okey, ini adalah contoh perbandingan agama yang saya akan gunakan bila berdakwah dengan orang-orang Kristian. Namun, bila kita rujuk kepada Bible, rujuk dengan penuh hormat, jangan provokasi mereka, elakkan daripada berdebat,
Sebab bila kita berdebat, kadang-kadang sikap kita adalah mahu menang. Tetapi lebih baik kita berdialog dengan cara yang baik, berdialog untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Okey, kita sambung balik ya. InsyaAllah kita sambung balik. Okey, itu tentang dosa warisan. Kita bincang yang kedua adalah, ataupun saya nak sebut satu lagi. Saya nak sebut satu lagi perkara. Masa saya mula-mula memeluk agama Islam, peringkat awal saya memeluk agama Islam, khususnya bila ada masalah besar dalam hidup, saya akan berfikir, Adam. Masa tu kita tak sebut pun Nabi Adam. Sebab apa? Adam. Kenapalah kau pergi makan buah larangan tu? Masa tu kau dah tinggal dalam syurga. Allah SWT izinkan kau makanlah apa-apa pun kau boleh makan. Cuma jangan makan buah larangan tu saja. Kenapalah kau pergi makan buah tu? Kerana kau lah pergi makan buah itu, hari ni kita semua lahir di atas muka bumi ni, kita semua derita. Wah, kenapa buat macam tu? Dulu masa mula-mula memeluk agama Islam. Itu yang saya rasa. Dan bila saya tanya kawan-kawan Islam saya yang lain, ramai juga yang ada pandangan begitu. Sebenarnya itu bukan daripada agama Islam. Tidak. Saya pernah dengar satu ceramah daripada seorang ulama, dia mengatakan bahawa sebenarnya itu daripada agama Kristian. Dalam Islam tidak. Dan dia bagikan hujah. Di dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat nombor 30, Allah SWT berfirman kepada para malaikat yang bermaksud Allah akan jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Allah memang nak jadikan khalifah atas muka bumi, merujuk kepada Nabi Adam dan seluruh keturunan manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Dan daripada ayat tadi tu, para malaikat pun bertanya, ya Allah, kenapa jadikan mereka sebagai khalifah? Mereka akan melakukan kerosakan atas muka bumi, mereka akan lakukan pertumpahan darah. Dan Allah SWT berfirman, aku tahu apa yang kau tidak tahu. Dan diajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, dan bila ditanya pada para malaikat tidak dapat menjawab, mereka kata Allah yang lebih tahu. Dan kemudian bila ditanya pada Nabi Adam dapat jawab. Okey, ini cara ringkas. Tapi poin yang saya nak bagi tahu di sini ialah Allah SWT sudah pun merancang untuk Nabi Adam dan seluruh keturunan manusia mewarisi bumi, turun ke bumi. Dan perkara ini berlaku sebelum Nabi Adam dengan Hawa AS makan buah larangan. Bererti Allah memang dah merancang daripada awal manusia akan turun ke bumi. Clear ke? Jadi tidak patut, tidak adil kita dalam agama Islam kita menyalahkan Nabi Adam alaihi salam. Ini secara ringkas. Saya bagi secara ringkas. Clear ya? Okey, kita masuk kepada perbincangan kita yang kedua, iaitu orang-orang Kristian, mereka percaya bahawa Jesus ataupun Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Okey, itu orang Kristian percaya. Tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam kita tak percaya Nabi Isa anak Allah. Dalam Quran banyak ayat menafikan Nabi Isa adalah anak Allah. Sebagai contoh, Suratul Ikhlas, surah nombor 112 ayat nombor 3, surah Ali Imran, surah nombor 3 ayat nombor 59. Kalau kita ambil contoh dalam surah Maryam, surah 19 ayat 88, surah Yunus, surah nombor 10 ayat 68, dalam surah Taubah, surah 9 ayat nombor 30, dinafikan. Dalam Al-Quran cukup jelas, Nabi Isa bukan anak Allah. Tapi orang Kristian, mereka percaya Jesus adalah anak Tuhan. Dan bagi orang Kristian, mereka akan ambil ayat daripada Bible sendiri, khususnya daripada Gospel of John chapter 3 verse number 16, di mana dalam Bible menyebut, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever should believe in Him shall have an everlasting life and never perish. Secara ringkasnya, maksudnya ialah dalam Bible mengatakan, kerana Tuhan cintakan dunia ini, maka Tuhan telah korbankan satu-satunya anak dia. Itu merujuk pada Jesus. Dan siapa-siapa yang beriman, maka dia akan kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Berarti dia dapat masuk syurga lah selama-lamanya. Ini cara ringkas.
Jadi bagi orang Kristian, mereka kata bahawa Jesus Christ adalah Son of God. Tetapi daripada kajian yang saya lakukan dalam Bible, dan bila saya berjumpa dengan missionary, padri-padri, pastor-pastor, saya akan berbincang dengan mereka, dan saya akan bagi tahu dalam Bible juga merujuk beberapa nabi-nabi yang lain juga sebagai Son of God. Kalau kita lihat dalam Gospel of Luke chapter 3 verse number 38, dia menyebut di situ Adam the son of God. Kalau kita lihat Exodus chapter 4 verse number 22, menyebut Israel is my firstborn. Israel ini merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam. So Nabi Yakub ni juga adalah anak Tuhan, my firstborn. Kalau kita lihat dalam book of Psalm chapter 2 verse number 7, merujuk pada Nabi Daud, ya, David is my begotten son. Dalam book of Genesis chapter number 6 verse number 2, menyebut the sons of God saw the daughters of men. Berarti ada ramai son of God. Dan sangat menarik bila dalam Bible, apakah yang dimaksudkan dengan son of God? Kita rujuk kepada Gospel of Matthew chapter 5 verse number 9, di mana Jesus sendiri dalam Bible menyebut, blessed are the peacemakers, for they should be called the sons of God. So Son of God ini merujuk kepada peacemaker. Secara ringkas, siapa-siapa yang buat kerja-kerja ketuhanan, mereka dirujuk sebagai Son of God. Ini secara ringkas. Okey, kita clear ke? Okey. Sekarang kita bincang kepercayaan asas yang ketiga, iaitu bagi orang Kristian, Jesus is God. Itu bagi orang Kristian. Tetapi bagi orang Islam, kita tidak percaya Jesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Kita tak percaya. Dan dalam Al-Quran, perkara ini memang dinafikan. Kita boleh ambil contoh dalam surah Maryam, surah 19 ayat nombor 30, surah Maidah, surah nombor 5 ayat 17, surah Maidah, surah nombor 5 ayat nombor 72, 73 sebagai contoh. Dinafikan Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan. Okey, clear ke? So dalam Islam, kita tidak beriman Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi bagi orang Kristian, mereka betul-betul percaya Jesus is God. Dan bagi mereka perkara ini sangat sensitif. Jadi bila kita sebagai orang Islam, bila kita berdakwah dengan orang agama Kristian, kalau kita terus pergi cakap dengan dia, Jesus is not God, mereka memang tersinggung. Mereka memang marah. Sebab ini adalah kepercayaan utama bagi mereka. Inilah apa yang mereka pegang sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, memang dinafikan Jesus bukan Tuhan. Dan bila saya lihat dalam Bible sendiri, saya ambil beberapa ayat dalam Bible, saya dapati ini cukup menarik bila saya berbincang dengan kawan-kawan Kristian, bila berjumpa dengan missionary, pastor atau padri. Contoh ayat-ayat ini, kita ambil, saya akan tanya dengan mereka, apakah perintah yang paling utama dalam agama Kristian? What is the most important commandment in your religion? Jawapannya ada dalam Bible. Dalam Gospel of Mark chapter 12 verse number 28 and 29. Seorang lelaki bertanya kepada Jesus dalam Bible, apakah perintah yang paling utama? What is the most important commandment? Lalu dalam Bible Jesus menjawab, Shama Israelu Adonai ilahainu Adonai ihad. Jesus dulu bukan cakap bahasa Inggeris, ya. Jesus dulu cakap bahasa Ibrani, lebih tepat lagi Aramaik. Maksudnya ialah, Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Jesus cakap dalam Bible, dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Ayat yang sama ada dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama, iaitu Nabi Musa, Moses, menyebut dalam Book of Deuteronomy chapter number 6 verse number 4, serupa. Moses mengatakan, Shama Israelu Adonai ilahainu Adonai ihad. Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Ayat yang sama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri,
Dalam suratul Ikhlas, surah nombor 112, ayat nombor 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan Allah itu esa, tunggal, satu. Sebenarnya dalam bahasa Arab bila sebut satu ialah wahid. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut ahad. Ahad tak sama dengan satu. Bila kita sebut satu, selepas satu ialah satu, dua, tiga. Selepas satu, dua. Betul? Tetapi bila kita sebut ahad, dia satu, tidak ada dua. Itu ahad. Satu tanpa dua, dia tunggal. Tapi nak sebut Allah tu satu tak salah. Allah wahidun, tak ada masalah. Boleh sebut Allah tu satu. Tapi dalam suratul Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala merujuk sebagai ahad. That means one and only. Okey, sekali lagi. Jesus menyebut Adonai Ihad. Moses dalam Bible sebut Adna Ihad. Dalam Quran sebut Huwallahu Ahad. Ahad, Ihad, Ihad. Arabic language, Aramaic language, Hebrew language. Pendek kata, bila saya berbincang dengan sahabat-sahabat yang beragama Kristian, bincang cara baik-baik, jangan bergaduh, jangan berdebat. Okey, bincang cara baik-baik. Saya tanya dengan mereka, tengok apa yang disebut dalam Quran, God is one and only, ahad, tunggal, esa. Tapi dalam Bible pun kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani ataupun Aramaic, Hebrew language, menyebut ihad juga menyebut Tuhan adalah satu saja. Dan ini membuat perbincangan cukup baik. Dan saya bagi contoh yang lain. Kalau kita lihat dalam Book of Exodus chapter 20 verse number 3 to 5, Book of Deuteronomy chapter 5 verse number 7 to 9, ayat ini sama aja. Dia menyebut there is no other God before me. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Dalam bahasa Arab bunyinya adalah la ilaha illallah. Itu bunyi dalam bahasa Arab. Dan dalam ayat yang sama mengatakan you should not make any graven image from the sky above you, the earth beneath you, the water underneath the earth. Do not bow down to them nor serve them, for I am your Lord, I am a jealous Lord. So dalam Bible mengatakan janganlah kamu rupakan apa-apa pun daripada langit, mahu pun daripada bumi, mahu pun daripada air, dan kamu jadikannya betul-betul macam berhala dan sebagainya. Jangan kamu menyembah selain dari aku, sebab akulah satu-satunya Tuhan kamu, Tuhan yang cemburu. Pendek kata, dalam ayat Bible sendiri mengatakan jangan sembah selain dari Tuhan, iaitu jangan syirik. Dan di dalam Islam, dalam Al-Quran sendiri, dosa yang paling besar yang Allah tak ampunkan disebut dalam Al-Quran adalah dosa syirik. Dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 48 dan ayat nombor 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Mana-mana dosa selain dari syirik Allah mahu ampun, Allah ampunkan. Tetapi dosa syirik Allah tidak akan ampunkan kecuali kita bertaubat, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, clear ya? Okey, kita bagi ringkas saja. Sekarang kita masuk kepada kepercayaan asas yang berikutnya, iaitu Holy Trinity. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebelum-sebelum ini, kalau orang tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, orang Kristian percaya kepada berapa Tuhan? Apakah jawapan anda? Apa yang anda akan jawab? Orang Kristian ni percaya pada berapa Tuhan? Okey, mungkin anda boleh tulis dalam ruangan komen. Okey, orang Kristian percaya pada berapa Tuhan? Sebelum ni, apa yang anda percaya? Okey, bila sebut Holy Trinity, ramai yang saya tanya sebelum ini, mereka mengatakan mereka percaya dalam agama Kristian mempercayai Tuhan itu ada 3. Jawapannya kurang tepat. Kalau kita tanya orang Kristian, dalam agama Kristian ada berapa Tuhan, mereka akan jawab Tuhan adalah satu. Tetapi mereka percaya kepada konsep Holy Trinity. Tuhan satu tetapi 3 dalam satu. Mereka percaya God the Father, God the Son,
God the Holy Spirit. Not three gods but one God. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Bukan tiga Tuhan tetapi satu Tuhan. Ini kepercayaan orang-orang Kristian. Tuhan bukannya tiga tetapi satu. Sekarang ini kalau kita lihat dalam agama Islam sendiri, konsep Holy Trinity ditolak. Dalam Islam tak percaya kepada Trinity. Dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 171. Okey? Dan juga dalam surah Maidah, surah nombor 5, ayat nombor 73. Dalam dua-dua ayat ini ditolak tentang konsep Trinity. Kalau kita lihat surah An-Nisa, surah 4, ayat nombor 171, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, okey, adalah lebih baik kamu tidak mengatakan tentang thalatha, tentang Trinity. Dan dalam surah Maidah surah nombor 5 ayat nombor 73, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud mereka lakukan kufur siapa-siapa yang percaya kepada Trinity. Maka Trinity disebut dalam Al-Quran tetapi dinafikan, ditolak kepercayaannya. Ini secara ringkas. Okey, sekarang ni kita bincang tentang kepercayaan asas yang terakhir. Bagi orang-orang Kristian, mereka percaya Jesus Christ telah mati di salib selama 3 hari 3 malam, dan pada hari ketiga baginda telah pun bangkit daripada kematian untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu kepercayaan bagi orang-orang Kristian. Tetapi kita yang beragama Islam, kita tidak percaya Nabi Isa mati di salib. Kita tak percaya begitu. Dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 157, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma qatalahu wa ma salabuhu." Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. So dalam agama Islam, kita tidak percaya Nabi Isa telah mati di salib. Kita tak percaya begitu. Okey. Jadi dalam perbincangan-perbincangan ini, bila kita berjumpa dengan orang-orang Kristian, yang pertama sekali saya berikan peringatan sekali lagi, cerita tentang agama ni sangat-sangat sensitif. Maka bila kita nak bercakap tentang agama ini, dia ada step-step dia. Dia ada langkah-langkah dia. Bukannya kita jumpa orang Kristian, terus cakap pasal agama dengan dia. Tidak begitu. Mula-mula kita kenal mereka dulu. Dah kenal mereka, bina hubungan. Bila dah bina hubungan, biar kita mesra dengan dia. Bila dah mesra, dia akan jadi rapat dengan kita. Bila rapat dengan kita, dia selesa dengan kita. Bila dia selesa dengan kita, sampai ke tahap dia percaya kepada kita. Bila dia boleh percaya kepada kita, masa itulah kalau kita bercerita tentang agama, dia dah jadi tak berapa sensitif bagi mereka. Sebab dah saling mempercayai. Contoh, bila kita ada masalah yang sangat-sangat peribadi, kita ada very personal problem, kita tak akan cerita benda yang personal dengan sebarang orang. Kita akan cari orang yang kita percaya dan baru kita akan bercakap dengan dia tentang masalah peribadi kita. Begitu juga agama ialah sesuatu yang sangat peribadi, yang sangat-sangat sensitif. So dalam kita nak berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, sentiasa bina hubungan sampai mereka rasa selesa dengan kita, sampai mereka percaya kepada kita. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu rujukan kepada kita, sebagai satu panduan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, menjadi rasul pada usia baginda 40 tahun. Tetapi yang jarang kita bincang adalah tentang Nabi Muhammad sebelum 40 tahun tadi. Sebelum menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul. Baginda adalah orang yang dipercayai oleh kaumnya. Sampaikan kaumnya menggelarkan Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Yang amanah, yang dipercayai. Nampak? Jadi kita pun bila nak berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, kita sendiri kena menuju kepada amanah, orang yang dipercayai. Baru dia memudahkan kerja-kerja dakwah kita, insya-Allah. Baiklah, ini adalah secara ringkas, saya bagi secara ringkas saja tentang kepercayaan dalam agama Kristian.
Kalau kita nak bincang tentang agama Kristian ni, kita bercerita panjang lebar. Berhari-hari kita boleh bercerita. Tetapi saya rasa, saya percaya apa yang kita bincangkan pada pagi ini cukuplah. Cukuplah sebagai permulaan. Okey, sebagai mukadimah. Sekurang-kurangnya kita tahu apa dalam pemikiran orang-orang Kristian. Apa yang mereka percaya. Dan kemudian bila kita bercakap dengan mereka, alhamdulillah kita ambil kira pemahaman mereka supaya kita boleh menyampaikan mesej Islam secara lebih efektif, secara lebih berkesan, insya-Allah. Sekarang kita teruskan sedikit perbincangan kita tentang simbol-simbol yang biasa digunakan oleh orang-orang Kristian. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah simbol-simbol bagi orang Kristian? Saya cukup yakin ramai daripada anda akan menjawab cross ataupun salib. Dalam bahasa Inggeris, bila kita sebut cross, cross itu adalah salib lah, salib. Itu disebut cross. Tetapi dalam bahasa Inggeris, bagi orang Kristian, dia ada satu lagi istilah, iaitu crucifix. Kalau sebut crucifix, itu adalah lambang salib dengan adanya kononnya Jesus pada lambang salib tadi. Macam mana tertera dekat PowerPoint sekarang ni, tertera dekat skrin anda. Ini disebut sebagai crucifix. Sebab kalau sebut cross, dia hanya salib, tetapi tidak ada Jesus pada salib tadi. Itu cross. Ini satu daripada lambang dia. Tetapi bagi orang-orang Kristian, dia ada beberapa lambang-lambang lain. Mungkin kita pernah terserempak dengan lambang-lambang ini, tetapi kita tak perasan ianya daripada agama Kristian. Satu daripadanya ialah burung merpati. Burung merpati yang pada paruhnya terdapat ranting buah pokok zaitun. Okey, olive tree. Okey. So kalau kita lihat dalam PowerPoint, dalam slide sekarang ni, burung merpati yang ada dekat bawah kan, dekat bawah tu. Okey, itu juga adalah salah satu daripada simbol bagi orang-orang Kristian. Simbol yang lain yang biasa orang Kristian gunakan adalah ikan. Ya, ikan. Sebab ramai daripada pengikut Jesus Christ adalah nelayan. Dan satu lagi yang biasa yang digunakan oleh orang-orang Kristian sebagai simbolnya adalah halo. Halo ni bila ada orang-orang yang suci bagi mereka lah. Okey. Di atas tu ada satu bulatan. Bulatan dekat atas tu menunjukkan halo. Okey. Ini adalah antara simbol-simbol bagi orang Kristian. Beberapa upacara-upacara di kalangan orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian biasanya mereka akan bersembayang. Kalau konteks kita di Malaysia dan seluruh dunia secara umumnya, mereka akan sembayang pada hari cuti. Kalau di Malaysia, hari cuti adalah hari Ahad. Maka hari Ahad itulah menjadi hari yang utama orang-orang Kristian pergi sembayang. Tetapi tak semestinya mereka hanya sembayang hari Ahad saja. Ada antara mereka akan pergi pada hari Sabtu malam, ada yang pergi hari Ahad. Dia tengok pada kelapangan yang ada. Bagi negeri-negeri yang mana hari cutinya adalah hari Jumaat, maka boleh jadi gereja itu jadikan hari Jumaat sebagai hari untuk sembahyang, hari utama untuk sembahyang. Okey. Dan bila mereka lakukan upacara-upacara sembahyang ini, di dalamnya mereka akan nyanyikan lagu-lagu memuji Tuhan. Ada waktu mereka berdiri, ada waktu mereka duduk, ada waktu bila mereka nak berdoa, mereka akan melutut. Itu yang biasa mereka lakukan dalam gereja. Dan antara upacara dalam waktu sembahyang ini adalah Holy Communion ataupun juga disebut sebagai Eucharist. Eucharist ini secara ringkas, mereka akan makan roti ataupun kita sebut sebagai wafer dan juga minum wine. Dan roti ini adalah melambangkan daging Jesus Christ dan wafer tadi adalah melambangkan darah Jesus Christ. Itu bagi Protestan. Bagi Protestan, wafer tadi, roti tadi dan juga wine tadi melambangkan daging dan melambangkan darah Jesus Christ. Tetapi bagi penganut agama Katolik, bagi mereka roti tadi bila masuk mulut memang menjadi daging Jesus Christ, dan minum wine tadi masuk mulut memang menjadi darah Jesus Christ. Okey, ini kepercayaan mereka. Dan bagi orang-orang Katolik, mereka sangat-sangat
Macam mana saya nak sebut ya, mereka sangat-sangat memelihara upacara ini. Bagi mereka upacara ini adalah upacara yang sangat suci. Kalau kita pergi gereja Katolik sebagai contoh, masa mereka buat Eucharis, mereka hanya benarkan orang-orang Katolik saja yang datang untuk ambil wafer. Kalau orang Kristian daripada denominasi lain, daripada Protestan sebagai contoh, mereka tak benarkan, hanya untuk Katolik saja. So mereka sangat-sangat menjaga upacara ini bagi orang Katolik. Dan seterusnya kita lihat beberapa upacara lain ialah baptism. Bagi orang-orang Kristian, baptism ini adalah secara ringkas, kalau saya nak bagi orang Islam kita faham, itu adalah satu upacara menunjukkan, menandakan seseorang itu menjadi Kristian. Okey, sebagai contoh, kita dalam agama Islam, bila kita memeluk Islam, okey, apa yang kita lakukan adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, itu adalah tanda kita memeluk Islam. Bagi orang Kristian, tandanya ialah baptism tadi. Dan baptism ni biasa dengan air. Maka kadang-kadang ada baby yang baru lahir dan sebagainya, masih kecil lagi, maka ibu bapa akan bawa ke gereja dan dia akan dibaptize. Dan baptism ni menggunakan air. Tapi kalau bila umur mereka dah 12 tahun, 14 tahun, dia ada reconfirmation. Dia akan confirmation lagi tentang baptism tadi. Bila dia dah besar, dia boleh berfikir dan boleh buat keputusan sendiri. Dan lain gereja, lain cara baptism. Ada gereja, dia akan tuang air dekat kepala. Ada gereja, mungkin dia akan masukkan seseorang itu dalam kolah air. Ada antara mereka mungkin pergi ke sungai, rendam dalam sungai. Tapi ia melibatkan air. Itu ialah baptism. Tanda mereka telah menerima agama Kristian. Seterusnya kita bincangkan tentang funeral ataupun pengkebumian. Bila orang-orang Kristian ada orang yang meninggal dunia, orang yang mati dan sebagainya, mereka biasanya ada upacara pengkebumian. Dan upacara ini mereka mungkin buat di dewan ataupun dalam gereja dan sebagainya. Dan kalau kita sebagai orang Islam, contohnya ada antara kita yang memeluk agama Islam, keluarga asal agama Kristian, mak bapak masih Kristian, adik-beradik masih Kristian sebagai contoh. Dan kalau ada ahli keluarga kita sendiri yang meninggal dunia sebagai contoh, kita sebagai anak, kita sebagai adik-beradik, okey, kita boleh pergi ke upacara pengkebumian, kita hadirkan diri menghormati orang yang telah meninggal dunia. Cumanya kalau ada apa-apa upacara sembahyang, kita tidak ambil bahagian dalam upacara sembahyang tadi. Boleh faham ke? Clear benda ni? Okey, alhamdulillah. Seterusnya ialah wedding, perkahwinan. Dan bila ada orang-orang Kristian ini berkahwin dan sebagainya, kadang-kadang mereka lakukan perkahwinan di dewan. Kadang-kadang mereka lakukan perkahwinan di dalam gereja. Sekali lagi, kalau ada ahli keluarga kita ataupun sahabat kita, orang Kristian berkahwin, kita boleh hadirkan diri meraihkan perkahwinan mereka. Tetapi kalau ada apa-apa upacara sembahyang, kita tidak ambil bahagian. Kita hanya hadirkan diri meraihkan, kita menghormati perkahwinan sahabat kita atau ahli keluarga kita. Dan pada waktu yang sama, kita boleh ambil kesempatan menghadirkan diri. Itu sendiri menjadi dakwah kita kepada mereka, di mana kita boleh bina hubungan dengan sahabat-sahabat Kristian kita, dan daripada situ kita lanjutkan kepada perbincangan-perbincangan di masa-masa yang lain, insya-Allah. Dan seterusnya, apakah kitab suci bagi orang-orang Kristian? Kitab suci ini dikenali sebagai Holy Bible. Okey, Holy Bible. Dalam Bible dia mengandungi 2 bahagian, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Bila kita sebut Perjanjian Lama, cara ringkas untuk kita faham, ianya adalah kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum Jesus. Cerita tentang Nabi Adam, tentang Adam, Noah, Lut, Job. Job ni kira Nabi Ayub, okey, David ni Nabi Daud, Solomon Nabi Sulaiman, Moses Nabi Musa, Aaron ataupun Nabi Harun, John the Baptist, Nabi Yahya. Okey, tapi John the Baptist, Nabi Yahya dengan Jesus Christ itu New Testament. Tapi kalau nabi-nabi yang dulu dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam New Testament adalah zaman Nabi Isa, zaman Jesus Christ. Termasuklah John the Baptist ataupun Nabi Yahya. Itu adalah cerita-cerita dalam New Testament sebagai ringkas. Okey.
Kalau kita lihat, Bible ini pun ada banyak version sebenarnya, ada banyak version. Tapi cara ringkas saya bagi pada dua kategori di sini. Satu adalah Bible bagi orang-orang Katolik, satu lagi adalah Bible bagi orang Protestan. Dari segi New Testament, kedua-dua Bible ini sama, ada 27 buku. Tetapi Old Testament, perjanjian lama, kalau Bible, okey, yang kita sebut bagi orang-orang Protestan ada 39 buku. Kalau bagi orang Katolik ada 46 buku. Dengan lain perkataan, kalau Bible bagi orang-orang Protestan keseluruhan ada 66 buku, dan juga kalau kita lihat cara keseluruhan bagi Bible orang-orang Katolik ada 73 buku. Dan kalau kita buka Bible sebagai contoh, okey, inilah cara kita nak baca Bible. Okey, yang pertama sekali cara kita nak baca Bible, nampak tak ada tulisan yang besar sekali, iaitu Genesis. Genesis tu adalah nama buku. Ingat dalam Bible ada banyak buku. Kalau Bible Katolik 73 buku, kalau Bible Protestan ada 66 buku. Buku yang pertama dalam Bible tu macam ni contohnya, Genesis. Genesis itu adalah nama buku. Kemudian kalau kita lihat ada macam huruf besarkan satu, itu adalah bab yang pertama. Dan kemudian ada huruf-huruf kecil dekat bawah tu, itu adalah ayat. Okey, itu adalah ayat. Dalam contoh yang saya berikan ini, saya berikan ayat nombor 28 sebagai contoh. Jadi cara nak baca Bible, kalau kita nak bagi rujukan, kita akan sebut the book of Genesis, chapter number 1, verse number 28. Iaitu buku Genesis, bab 1, ayat bernombor 28. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran itu satu buku sebenarnya. Al-Quran itu satu. Tetapi dalam Al-Quran ada 114 surah. Dan surah ini kita sebut sebagai bab. Ada 114 bab surah. 114. Tapi dalam Bible dia ada 66 buku bagi yang Protestan tadi, dan setiap buku ada bab-bab dia, dan setiap bab ada ayat-ayat. Tapi kalau Quran, kita ada 114 surah, dan setiap surah ada ayat-ayatnya. Itu yang kita baca dalam Al-Quran. Okey. So ini secara ringkas, okey, perkongsian saya tentang agama Kristian. InsyaAllah. Dan ini juga masa yang kita ada untuk pagi ini. Saya tak sempat nak baca komen-komen daripada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah, apa yang akan saya lakukan, okey, selesai ni, selepas ni saya akan bekerja untuk program-program yang lain. Tapi waktu malam nanti bila saya dapat masa yang lebih lapang sikit, saya akan cuba tengok balik apakah soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan kemukakan dalam ruangan komen, dan saya akan cuba jawab satu per satu setakat yang saya dapat, setakat yang saya mampu. Dan bagi siri yang sebelum ini, sesi saya yang pertama pun, ada antara soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang saya tak dapat nak jawab masa program, saya telah jawab selepas itu, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa soalan, kemukakan saja dalam ruangan komen. Setakat yang saya dapat jawab, saya akan jawab. Dan mana-mana kalau saya boleh bawa dalam slot yang akan datang, saya akan juga cuba jawab dalam slot-slot yang akan datang. InsyaAllah, setakat ini saja penyampaian kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda rasa program Pondok Masjid ini memberikan manfaat kepada anda, maka janganlah simpan untuk diri sendiri semata-mata. Share kepada sahabat-sahabat lain, saudara mara yang lain, ahli keluarga yang lain, supaya sama-sama mereka dapat daftarkan nama mereka dengan program Pondok Masjid ini, dan mudah-mudahan manfaat ini kita dapat sebar-sebarkan seluas-luasnya, insya-Allah. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai seorang manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Saya mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kekurangan kesilapan saya, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga dapat maafkan saya andai saya silap atau menyinggung perasaan siapa-siapa. Sehingga kita jumpa lagi pada slot-slot yang akan datang.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.